Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini malam terakhir tahun 2020. Jalan pun jam dah. Orang nak pergi sambut 2021. Dia tak kira COVID ke tak COVID, sambut semacamnya. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah oleh Al-Imam Al-Qurtubi, iaitu kitab yang menyajikan kepada kita At-Tadhkirah, peringatan. Tazkirah ni makna peringatan, fi ahwalil mauta, dalam hal keadaan kematian, wa umuril akhirah, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Ini sambungan daripada perbincangan kita dulu tentang tanda-tanda kiamat. Setelah berlaku kiamat, kita bincang pula tentang perkara yang berlaku selepas daripada kiamat kecil. Kiamat kecil tu maknanya kematian. Selepas mati, lepas pada tu dia akan terus sampailah kita dibangkitkan di padang mahsyar. Seterusnya akan menghadapi yaumul hisab, hari perhitungan. Jadi tuan-tuan, ini semua merupakan perkara gaib, perkara yang kita tak dapat tengok, yang kita tak nampak, tetapi kita wajib beriman. Sebab ia terkandung di dalam salah satu daripada rukun iman. Antaranya beriman kepada apa tuan-tuan? Beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat ni, umuril akhirah ni, memang kita tak nampak, benda yang futuristik, benda yang pada masa akan datang. Tapi macam mana kita tahu? Kita tahu daripada nas, daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW. Daripada situ yang kita tahu. Dan kita kena beriman tuan-tuan. Oleh kerana kita beriman dengan hari akhirat ni lah, ada satu kekuatan pada kita untuk kita melaksanakan perkara-perkara yang baik. Nak jadi orang saleh pun sebab tu. Kalaulah tidak ada hari akhirat, maka tak perlu jadi baik. Sebab tidak ada pembalasan. Pernah ada orang dia bertanya, dia kata, bukankah Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang? Dia kata betul lah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam Asma'ul Husna tu memang disebutkan awal lagi. Dan insya-Allah hari Ahad ni kita akan bincang secara live di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, Al-Asma'ul Husna, sambungan daripada perbincangan sifat wajib bagi Allah Ta'ala hari itu, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Dan hari Ahad ni sambung Al-Asma'ul Husna. Antaranya Ar-Rahman Ar-Rahim, orang kata Allah Ta'ala ni Maha Pemurah, Maha Mengasihani. Sebab apa Allah Ta'ala masuk semua orang dalam syurga? Pasal apa perlu adanya neraka? Neraka itu akan menyeksa. Jadi, kalaulah Allah Pemurah, Allah Penyayang, buat masuk semua orang dalam syurga, senang ya dia cakap. Dia kena faham bahawa
Sebab tu nak faham nama-nama Allah yang menunjukkan sifat Allah, kena faham betul-betul secara keseluruhannya. Betul Allah Ta'ala Maha Penyayang, betul Allah Ta'ala Maha Pemurah, tapi dalam masa yang sama Allah Maha Adil. Itu kena ingat, Allah Maha Adil. Kalau semua masuk syurga, adil dah Allah Ta'ala. Tentu akan protes tak? Tentu akan protes tak? Protes. Mai masjid teruk-teruk, mai mengaji teruk-teruk, sembahyang teruk-teruk, tengok-tengok yang tak sembahyang pun, yang murtad ke, semua syurga sama ya. So buat apa aku main sembahyang kalau begitu? Kan? Kalau tak ada syurga neraka, mana Allah tak adil kalau begitu? Semua orang masuk syurga belakang. So main sembahyang buat apa? Saya bagi analogi mudah lagu ni lah. Orang pergi periksa dengan tak pergi periksa, markah semua 100 ya. Semua A ya semua. Kan? Kawan pergi periksa mengaji pergi SPM tu. SPM dah tunda sampai bulan 2. Kan? Kawan hak duk tunggu SPM tu dia tak habis-habis lagi. Lepas tunda bulan 2 pula. Depa duk baca buku, berjaga malam. Kan? Bila tengok skor, alhamdulillah seronok ni. Orang hak tak baca buku, tak berjaga malam, periksa pun tak pergi, tiba-tiba dapat A juga. Agak-agak adil ke tak adil? Kan? Tak boleh terima tak? Tak boleh terima. Betul? Tak boleh terima kan? Jadi Allah Ta'ala Maha Adil. Orang yang baik dapatlah balasan baik, Allah bagi. Tapi wajibkah Allah bagi baik atas kebaikan? Tak wajib bagi Allah. Kata wajib bagi Allah Ta'ala ni, Allah kena buat baik, Allah kena balas baik pada orang buat baik ni, wajib. Itu Mu'tazilah. Kan? Itu hak Allah Ta'ala. Cuma Allah janji, orang yang baik, Allah akan bagi kebaikan. Orang yang engkar pada Allah, dia akan dapat azab di sisi Allah. Jadi sebab tu kita nak jadi baik, tuan-tuan. Sebab kehidupan kita sebenarnya bukan kehidupan di atas dunia ni, bukan. Kehidupan kita yang sebenarnya bermula lepas daripada kita mati. Itu kehidupan yang sebenar. Sebab tu bila kita tengok orang mati, kita tengok Allah, dia habislah, dia mati. Tuan-tuan, bukan habis tu. Itu permulaan hidup dia sebenarnya bila dia mati. Mula nak hidup tu. Hidup yang kekal abadi. Tuan-tuan, sebab tu kadang-kadang bila orang ni begitu mudah bunuh diri lepas semua, dia tak fikirkan, dia ingat habis lah. Dia tak habis lagi, baru nak mula. Baru ni tuan-tuan, saya bersembang dengan seorang ahli forensik. Seorang ahli forensik. Dia buat Grab, saya naik Grab. Saya sembang, saya tanya, mula duk sembang, part time ke full time Grab ni? Dia kata part time. Kerja apa sebenar? Forensik. Oh, ni tak kerja, hari ni tak kerja buat Grab. Saya tanyalah berkaitan dengan apa biasanya nature kerja. Dia kata berkaitan dengan mayat tu. Semalam, malam tadi masa dia bawa tu, dia kata malam tadi ada satu kes. Saya kata kes apa? Kes terjun daripada tingkat sebelah. Terjun daripada tingkat sebelah untuk mati. Jadi kami pihak forensik ni akan pergi tengoklah. Sebab apa? Sebab nak tengok ada kaitan dengan jenayah ataupun tidak. Kok ada orang tolak ke apa semua kan? Tak, memang bunuh diri. Dia kata sebenarnya banyak juga kes bunuh diri. Cuma orang tahu dengan orang tak tahu lah. Orang tahu dengan orang tak tahu. Tapi tengok Jambatan Pulau Pinang tu. Agak-agak ramai ada bunuh diri. Tanya hak nelayan bawah tu, hak duk jumpa mayat lah apa semua. Kadang orang tahu dengan orang tak tahu je sebenarnya. Masuk berita dengan tak masuk berita je. Rupa-rupanya musim Covid ni pun banyak orang bunuh diri. Kalau orang bukan Islam tu, kita tak ni sangat. Kita tak perhati sangat. Tapi kalau orang Islam ni, di mana nilai akidah dia? Di mana nilai tauhid dia? Itu persoalannya. Dia duk ingat bila bunuh diri habis. Tak. Bila mati tu baru start hidup ni. Baru start untuk hidup yang kekal abadi selamanya. Macam mana cerita lepas pada tu? Bukan senang. Sebab tu ada seorang bila dia mai jumpa Ibrahim bin Adham dalam keadaan serabut, dalam keadaan stres, banyak masalah ni. Dia mai jumpa Ibrahim bin Adham, mai mengadu masalah ke Ibrahim bin Adham. Lalu Ibrahim Adham tanya ada 3 soalan. 3 soalan. Suruh fikir.
Apa dia? Soalan yang pertama. Kamu yakin ke tak segala apa yang berlaku di atas dunia ini adalah tertakluk kepada kudrat dan iradat Allah? Kuasa Allah, kehendak Allah. Dia fikir, ya. Ya. Apa yang berlaku semuanya ditentukan oleh Allah. Soalan kedua, hang percaya ke tak, hang yakin ke tak bahawa kehidupan, kematian semuanya ditentukan oleh Allah? Dia fikir balik. Ya, betul, semua Allah tentu. Soalan yang ketiga, hang percaya ke tak, hang yakin ke tak rezeki seseorang, baik korang ke, baik banyak ke, baik apa ke, Allah yang tentukan? Dia kata, ya, percaya. Kalau percaya, pasti faham ada masalah. Makna masalah ni bukan masalah stres dah, masalah tauhid. Ni bukan masalah stres, semata-mata stres, bukan masalah psikologi. Dah. Tapi masalah apa? Tauhid. Tak kenal Tuhan. Kalau kenal Tuhan, tuan-tuan, okey. Sebab tu kita tengok, kita ni kenal Tuhan ke tidak? Sebenarnya kita ni kenal Tuhan ke tak? Sebab itu Allah Ta'ala cerita dalam Quran, orang yang kenal Tuhan ni, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang kenal Tuhan. Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang apabila ditimpa musibah, tak kiralah apa musibah sekalipun. Kita lah Covid makin duk naik ni kan. Apa juga musibah yang berlaku? Qalu, apa dia berkata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah. Kan kita akan kembali pada Allah. Itu orang beriman. Itu orang yang ada tauhid. Sebab tu sebenarnya betul lah yang sebagaimana para hukama, para ulama kata, awwaluddin ma'rifatullah, awal agama kenal Allah. Itulah tuan-tuan. Kalau kita kenal Allah betul-betul, selesai semua masalah sebenarnya. Tetapi tak berapa nak kenal. Itu masalah. Sebab itu pergantungan kita pada makhluk sangat-sangat tinggi. Nak banding pergantungan kita pada Allah. Ada masalah, kita rujuk Allah dulu ke, kita rujuk makhluk dulu. Itu. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan, benda ni benda yang melibatkan iman. Iman, tauhid, akidah. Perkara ini, kalau faham betul-betul, insya-Allah jiwa kita akan tenang. Walau apa yang berlaku pada kita, kita redha. Kita berada dalam keadaan yang kita tahu ujian yang Allah bagi, baik ujian susah ke, baik ujian senang ke, semua ujian daripada Allah Ta'ala. Semua ada kebaikan. Semua ada kebaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Malam ni kita nak sambung perbincangan kita. Kuliah malam ni ganti daripada kuliah tak main berani ya. Jadi kita nak sambung, masih lagi bincang tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kematian dan seumpamanya. Dan macam biasa juga, siapa-siapa yang ada soalan, saya buka apa-apa soalan yang tuan-tuan nak kemukakan. Tuan-tuan boleh hantar soalan melalui talian WhatsApp kepada saya di talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi. Siapa-siapa ada soalan, apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya. Anda boleh hantar soalan ke talian 019 324 1364. So boleh WhatsApp kepada saya, lagi saya tengok insya-Allah. Baik, bab ma yuqal inda dukhulil maqabir wa jawazil buka indaha. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumi fid darain. Bab pada menyatakan apa yang dikata, apa yang disebut ketika masuk ke tanah perkuburan dan keharusan menangis, mengalirkan air mata. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, an Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa inna fi ziyaratiha tadhkirah. Baik, tuan-tuan,
Kata Nabi SAW, satu ketika aku pernah larang kamu, nahaitukum fi'il madhi, dulu ni aku pernah larang kamu an ziyaratil qubur, untuk ziarah kubur. Dulu aku tak bagi. Sebab apa Nabi pernah tak bagi orang ziarah kubur? Sebab banyak berlaku benda-benda khurafat di tanah perkuburan. Orang kita ni tuan-tuan, dia ada benda-benda kepercayaan berkaitan dengan mati ni, banyak juga kepercayaan. Dan juga kadang-kadang pelik-pelik pun ada. Yang pelik-pelik pun ada. Baru ni saya baru dengar 2 hari lepas ada seorang sahabat ni, dia bagi tahu bahawa ada kawan dia jenis berubat orang. Ada kawan ni mai jumpa nak berubat sakit apa semua. Rupanya dia ni buat apa? Dia simpan kain kapan hak tok dia tu. Tanya apa siapa hang simpan kain kapan? Sebab ini petua yang kata bila saya simpan kain kapan ni nak ubat rindu. Oh tu dia. Lepas tu jadi macam-macam. Dia sakit lah dan macam-macam. Tuan-tuan, ni kepercayaan. Ada kena mengena pi ambil kain kapan pula, simpan kain kapan. Ada orang kita yang percaya pula mandian jenazah tu, dia pi tadah lebihan ayak mandian jenazah tu untuk digunakan untuk hilangkan rindu macam-macam. Ini benda-benda yang kepercayaan yang khurafat, yang tidak ada kaitan dalam ajaran Islam. Benda-benda lagu ni tuan-tuan, orang kita cukup suka. Kalau benda nampak pelik sikit, lagi dia seronok. Lagi banyak pelik, lagi dia seronok. Orang kita dia suka benda pelik. Kan? Sebab itu kita kena hati-hati dengan benda pelik ni. Tak semua benda pelik tu betul. Banyak benda pelik hak tak betul. Sebab tu kalau kita tengok kemuncak akhir zaman, Dajjal mai bawa banyak benda pelik. Sebab tu ramai duk ikut dia. Bukan takat benda pelik, dia boleh buat benda luar biasa. Pelik-pelik dan luar biasa. Dia panggil khawariqul adah, yang mencari adat. Maknanya yang pada adat orang tak boleh buat benda tu, dia boleh buat. Benda pelik ni akhirnya ramai ikut dia. Yang kata Dajjal ni. Jadi baik tuan-tuan, balik pada cerita ni, kata Nabi SAW, nahaitukum an ziyaratil qubur, dulu aku larang kamu ziarah kubur. Fazuruha, sekarang ziarahlah. Fa inna fi ziyaratiha tadhkirah, maka sesungguhnya dalam menziarah kubur itu merupakan satu peringatan. Dan dalam wa anhu aidan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis lain Nabi kata, man arada an yazura qabran falyazurhu wala taqulu hujran. Siapa yang nak ziarah kubur, ziarahlah. Cuma jangan duk cakap benda-benda yang tak elok. Benda-benda hujran ni makna su'an, benda-benda jahat, benda-benda tak elok, ratapan, itu tak boleh. Tapi nak ziarah kubur boleh ziarah, tidak ada masalah. Itu yang pertama. Bab ziarah kubur ni tuan-tuan memang disunatkan. Ada orang tanya, orang haid ni boleh tak ziarah kubur? Ini banyak soalan yang saya dapat juga. Orang haid, kalau wanita yang haid uzur, boleh ziarah kubur tak? Saya nak tanya, adakah syarat masuk tanah perkuburan kena suci? Kena suci daripada hadas kecil, hadas besar. Ada syarat ke? Itu masuk masjid sungguhlah. Duduk dalam masjid kena suci. Orang hadas besar tak duduk dalam masjid. Sebab tu orang lelaki-lelaki yang hadas besar, dia nak kena tak boleh duduk dalam masjid sampai dia mandi wajib. Begitu orang perempuan hadas besar, dia haid, tak boleh duduk dalam masjid. Tapi kubur tak apa, dia tak kena mengena dengan suci tak suci, tak ada masalah. Boleh ziarah kubur, tak ada masalah. Hadis ni secara umum untuk orang lelaki dan untuk orang perempuan boleh ziarah kubur. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, qultu ya Rasulullah, dia kata aku bertanya ya Rasulullah, kaifa aqulu idza dakhaltu maqabir, aku nak baca apa kalau aku masuk kubur? Kalau aku masuk di tanah perkuburan ni, aku nak baca apa? Tuan-tuan, isteri-isteri Nabi, tuan-tuan, dia panggil dekat Nabi Rasulullah. Itu kalimah yang agung. Rasulullah. Kaifa aqulu idza dakhaltu maqabir? Ya Rasulullah, aku nak baca apa kalau aku masuk tanah perkuburan? Maka kata Nabi, quli, katakanlah assalamu ala ahla diyari minal mu'minin wal muslimin.
wa yarhamullah al-mustaqdimin minna wal mutaakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Hadis rawahu Imam Muslim fi Kitabil Janaiz. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, masuk tanah perkuburan ni bagi salam dengan kata-kata assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Assalamualaikum, assalam sejahtera, assalamu kesejahteraan ala ahli diyar kepada penghuni rumah minal mu'minin wal muslimin, daripada kalangan orang mukmin, orang muslim. Tuan-tuan, kita tahukah di kubur tu semua orang Islam ke tak? Kita tak tahu kan? Semua ditanam tu semua orang Islam kah? Semua orang mukmin kah? Belum tentu. Belum tentu. Sebab nahnu nahkum bizawahir. Kita berhukum secara zahir. Kita nampak dia Islam, ke bumi cara Islam. Kita tak tahu ada orang yang ke bumi tu dia murtad dah pun. Orang siapa pun tak tahu. Dia murtad, dia tak Islam dah. Tapi kita ni tengok dia Islam. Macam mana kita tahu dia Islam? Dia main sembahyang raya. Dia Islam lah tu. Lepas tu dia murtad. Kita tak tahu dah dia murtad. Dia mati, orang kata tu mati, orang masjid pergi urus lah. Urus nak pitak ke mana? Aku buat orang Islam lah. Tapi dia ni betul-betul Islam ke tak? Di sisi Allah, Allah mengetahui dia ni bukan orang beriman, dia bukan Islam. Sebab tu, bagi salam ni, kalau ikut dalam hadis ni sebut, assalamu ala ahli diyar, sejahtera kepada penghuni rumah ni, kubur rumah lah, minal mu'minin wal muslimin, daripada orang beriman dan orang Islam sahaja. Wa yarhamullah al-mustaqdimin minna wal mutaakhirin. Moga Allah Ta'ala merahmati daripada orang yang terdahulu dan terkemudian. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami ni insyaallah akan menyusuli kamu. Hak ni hak seram sejuk ni. Kan hak mula bagi salam tu okey lagi. Ayat ujung tu tak ramai tak mau sebut. Saya duk tanya-tanya tu, kadang-kadang dia kata saya bagi salam, assalamualaikum ya ahlal kubur ya ustaz. Nang. Assalamualaikum ya penghuni kubur. Nang. Hak ujung tu wa inna insyaallah bikum lahiqun. Hafal sikit dah, cuba hayati makna dia. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami ni insyaallah akan menyusuli kamu. Hak ni yang rasa kita sebut tadi seram sejuk tak apa. Nak sebut tak sebut kata sebut lagi, itulah hakikat dia tuan-tuan. Mau tak mau kita sampai juga kat situ. Bila kita sebut dengan penuh penghayatan, ia sebagai satu peringatan untuk kita. Bukan sekadar kita doa kepada penghuni kubur, tapi kita memperingatkan juga diri kita. Kita akan sampai ke situ. Sudah ada persiapan ataupun tidak? Bagaimana persiapan kita? Bagaimana persediaan kita? Dan wazada fi hadis Buraidah, ditambah lagi dalam hadis Buraidah, dia kata tambahan, as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Aku mohon kepada Allah bagi kami dan bagi kamu al-afiyah, afiat. Jadi maknanya tambah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Wa fi sahihain, dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, annahu alaihi salam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin tabki inda qabrin laha faqala laha ittaqillah wasbiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu, ada seorang wanita duduk dekat kubur, dia teriak tuan. Dia teriak, dia menangis. Nabi kata apa dia? Ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu pada Allah dan sabar. 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 Baik. Faslun. Hadhihi al-ahadith tashtamilu ala fiqhin azim. Dia kata hadis-hadis yang kita bincang ni mengandungi satu kaedah fiqh yang besar. Mengandungi tashtamilu ala fiqhin azim, mengandungi kepahaman yang besar ataupun fiqh. Wa huwa jawaz ziyaratil qubur lirrijal wan nisa wassalam 'alaiha wa jawaz buka'in nisa 'indal qabri. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah.
Ini hadis ni menunjukkan jawaz, harusnya ziaratul qubur lirijal wan nisa. Ziarah kubur bagi orang lelaki dan orang perempuan. Orang lelaki boleh ziarah kubur, orang perempuan boleh ziarah kubur. Wassalam alaiha, dan bagi salam. Bagi salam. Wa jawaz buqa'in nisa 'indal qabri, dan keharusan menangis di sisi kubur. Boleh menangis. Jadi dan dia kata wa ma ruya min nahyin nisa min an ziyaratil qubur fa ghairu sahih. Adapun riwayat yang menyatakan larangan bagi wanita ziarah kubur itu tidak sahih. Tak sahih. Sebab ada pandangan kata orang perempuan tak boleh ziarah kubur. Ziarah kubur ni untuk orang lelaki-lelaki je. Pandangan itu dia kata di sini fa ghairu sahih. Pandangan itu tidak sahih. Jadi yang sahih apa? Yang sahih boleh, baik orang lelaki maupun orang perempuan, boleh. Kecuali wasahih, dia kata ma dzakartu laka minal ibahah. Yang sahihnya sebagaimana yang aku sebut pada kamu, harus boleh hatta orang perempuan. Illa, kecuali anna amal nisa fi khurujihinna mimma la yajuz lahunna min tabarruj. Kecuali orang perempuan ni adalah peraturan-peraturan dia. Hak tak boleh tu kalau dia tabarruj, dia keluar pergi ziarah kubur dalam keadaan tabarruj, maka tabarruj itu yang haram, bukan ziarah kubur tu yang haram. So nak kena jaga perangai aurat, nak kena jaga elok-elok, jangan tabarruj. Tabarruj ni apa? Menunjukkan perhiasan kepada orang ajnabi. Itu tabarruj. Yang menyebabkan berlakunya fitnah. Sebab orang lelaki ni memang dia tak boleh tengok orang perempuan. Betul tak? Betul tak betul? Oh, bahasa dak. Aku dak. Kalau dak tu tak normal lah. Dia nak amak dia tak normal lah. Nabi sebut benda ni. Nabi kata, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarul ar-rijali minan nisa. Hadis rawahu Imam Bukhari. Nabi kata, aku tidak tinggal lepas daripada aku satu fitnah yang sangat besar pada orang lelaki, melainkan datang daripada wanita. Sebab tu orang perempuan nak bercakap orang lelaki, dia kena cakap biasa. Dia tak boleh saja nak melembut suara jadi haram. Bukan bercakap tu haram sampai ada orang kata suara wanita aurat. Tak, suara wanita bukan aurat. Kalau aurat tak boleh bercakap langsung, sebab aurat ni benda aib yang kena tutup. Takkan nak kena tutup suara dia. Sedangkan kita tengok Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, selepas daripada kewafatan Nabi SAW, Aisyah dia mengajak sahabat. Kalau aurat nak mengajak sahabat pun tak boleh. Maka suara wanita tidak aurat. Tetapi yang para ulama bincang, yang tak bolehnya itu apabila dia cakap lenggang, lenggo. Dia cakap bagi lembut apa semua, hak tu orang lelaki tak boleh. Orang lelaki tak boleh dengar lembut tu, dia jadi cayak. Dia cayak. Tak tengok muka lagi, baru dengar suara. Kan? Sebab tu Islam dia atur peraturan-peraturan. Sebab ini benda fitrah. Ini benda fitrah. Nak lari tak boleh. Maka dengan sebab itu Islam letak peraturan supaya jaga batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dan perempuan diingatkan jangan tabarruj. Sebab itu kes yang pergi kubur ni, dalam keadaan yang dilarang tu bukan kerana ziarah kubur yang dilarang bagi perempuan, tapi kerana keadaan-keadaan yang ada pada ziarah itu, iaitu sifat tabarruj yang ada itu, menyebabkan itu yang dilarang. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan dia kata waqad ubih, diharuskan an tabki 'inda qabri maiti, untuk kamu menangis di sisi kubur jenazah, huznan alaihi, kerana sedih, atau rahmatan lahu, kerana sifat rahmat. Tu biasa, kalau kita teriak menangis tu biasa. Kama ubiha lakal buka 'inda mauti, sebagaimana diharuskan kita teriak, kita menangis ketika mati. Boleh. Yang tak bolehnya apa tuan-tuan? Yang tak bolehnya dia panggil an-niyahah, ratapan, wasiyah, jeritan, wa darbil khudud wa syaqqil juyub, hak tampak-tampak pipi, hak koyak-koyak baju,
yang ni haram bi ijma'il ulama. Ini ijma' ulama kata haram. Ini dipanggil ratap. Tuan-tuan, so beza menangis dan juga meratap. Sebab apa? Sebab menangis benda fitrah, ratap benda yang bercanggah dengan fitrah, bahkan dia bercanggah dengan akidah. Pasal apa kata bercanggah dengan akidah? Sebab bila dia ratap tu, dia seolah tak boleh menerima takdir Allah Ta'ala, ketentuan Allah. Sedangkan hidup mati semua Allah tentu. Nak sedih tu benda biasa, itu naluri manusia, itu fitrah manusia. Tapi lebih daripada had, sampai nak meratap, orang kata meratuih-ratuih, itu tak boleh. Kalau teriak biasa tu boleh. Tapi orang kita ni, saya pun tak tahu di sini berlaku ataupun tidak. Kalau dululah yang saya duk dengar, kalaulah berlaku kematian, bila mati, dia dikapan apa semua kan, bila kapan dia buka muka, dia kata siapa-siapa waris mailah nak waris-waris anak-anak apa kan nak nak kucup jenazah mai, tapi awal jangan teriak dia kata. Siapa teriak tak boleh. Nah, nanti kalau ayak mata jatuh atas jenazah, dia dah berat jenazah nanti. Tuan-tuan pernah dengar tak kata-kata ni? Pernah dengar tak? Saya nak tanya, kata-kata ni main mana? Kepercayaan turun-temurun. Kita pernah bertanya tak? Pasal apa tak boleh? Berat, air mata berat. Berapa kilo? Pasal apa? Kita ada akal ni, kadang kita kena fikir juga. Ada hadis ke? Kalau ada hadis, okeylah. Kita terimalah. Ada ke? Ada larangan Nabi ke? Kita tengok-tengok, rupanya Nabi pun pernah menangis. Jenazah Uthman bin Maz'un, tuan-tuan, sahabat Nabi, dikatakan dia ni orang muhajirin pertama yang meninggal, yang wafat di Madinah Munawwarah. Sahabat Nabi, nama dia Uthman bin Maz'un. Nabi SAW pergi ziarah dia. Nabi kucup dia. Sahabat Nabi cukup sayang kepada sahabat ni, mengalir air mata Nabi jatuh atas jenazah. Tak timbul soal berat tak berat pun. Maka di sini menunjukkan menangis ni benda okey, boleh diterima. Nabi menangis ketika mana meninggalnya anak Nabi Ibrahim. Anak Nabi yang terakhir. Anak laki-laki Nabi meninggal. Mengalir air mata menangis. Itu biasa. Maka tak ada masalah tuan-tuan nak menangis. Ittifaqul ulama. Ulama bersependapat. Yang tak boleh tu ratapan. Meraung tu tak boleh. Kata Nabi, laisa minna man da'a ilal jahiliyah. Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub. Bukan daripada golongan kami mereka haduk tampak-tampak pipi, haduk koyak-koyak baju, haduk meratap meraung. Itu bukan, itu perangai jahiliyah. Perangai jahiliyah yang diharamkan. Sebab apa? Seolah-olah mereka tak mau terima satu ketentuan daripada Allah, takdir yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tentuan yang dirahmati Allah. Maka dengan sebab itu, wa amal buka min ghairi niyahah faqad warada fihi al-ibahah indal qabri. Sesungguhnya menangis tanpa ratapan itu telah warid keharusan. Walaupun dekat kubur sekalipun, bukan masa mati tak, dekat kubur boleh lagi. Kau nak menangis tak ada masalah. Ya. Yang tak boleh tu macam Allah Qasim tu. Allah Qasim duk golek-golek atas kubur tu tak boleh. Itu tak boleh. Kan ibu mertua aku tu kan. Itu contoh tak boleh. Duk bergolek-golek atas kubur tak boleh terima kan. Wa indal maut boleh. Teriak, menangis di kubur boleh, ketika mati boleh. Wa huwa buka'ur ra'fah war rahmah allati la yakadu yakhlu minha insan. Yang mana teriak itu dia panggil, menangis itu menangis belah kasihan, menangis itu benda rahmat yang ada dalam diri manusia yang la yakhlu minha insan, yang tak sunyi daripada manusia. Makna setiap orang keras macam mana pun dia ada perasaan itu. Menangis, dia duduk tahan, tak tahan. Akhirnya teriak juga. Kan? Cuma duduk tahan maco depan orang je.
Dia tahan macu bagi orang nampak steady. Lepas tu pakai spek mata hitam, orang tak perasan. Punya nak tahan macu. Macu apa tuan-tuan? Benda fitrah. Nabi pun teriak, Nabi pun menangis. Benda tu benda biasa. So boleh diterima. Maka disebut di sini waqad bakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma mata ibnuhu Ibrahim. Iaitu adalah waqad telah bakan Nabi SAW menangis ketika mana meninggalnya anak Nabi, anak laki-laki Nabi Ibrahim. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kata Umar Al-Khattab, da'hunna yabkina ala Abi Sulaiman man lam yakun naqa. Iaitu tinggalkan, biarkan mereka menangis selagi mana mereka tidak meratap atau meninggikan suara. Jadi tuan-tuan, itu merupakan satu perkara yang fitrah. Jadi nak menangis tak apa, boleh. Payah tahan-tahan lah, teriak. Sebab itu kita kehilangan orang yang kita sayang, biasalah. Dan yang paling pentingnya, kalau kita ingat dia, kita banyakkan doa. Kita banyakkan doa. Dah, tuan-tuan, dah masuk waktu masuk waktu isyak, jadi kita bagi laluan dulu untuk azan isyak. Jadi mudah-mudahan insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa pada Allah moga-moga kita sentiasa berada dalam suasana yang diredai oleh Allah. Kita semakin sentiasa memperbaiki diri kita macam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi kita al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik ni ialah orang yang sentiasa memperbaiki diri dia dan dia beramal untuk hari lepas mati. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang sentiasa memperbaiki diri kita dan buat amalan yang terbaik insya-Allah untuk mendapat keridaan Allah Taala. Wallahu alam, apa yang baik datang daripada Allah. Salah silap saya maaf. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti ibadaka salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم.